Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للحد ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-30 di bawah tajuk batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه Daruqutni wa ghairihi. Hadis diriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, bahwasanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atau telah mewajibkan beberapa kewajipan. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian mensia-siakannya. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Tertinggal. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah membataskan beberapa batasan, maka janganlah engkau melampaui batas atau melanggar batasan tersebut. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan dia telah mengharamkan pula tentang beberapa perkara, maka janganlah engkau berbuatnya. Wasakata an asya', dan dia berdiam diri, yakni tidak membahaskan tentang hukumnya, berdiam atas beberapa perkara sebagai tanda rahmatnya Allah ke atas kamu. Bukan kerana Allah itu terlupa, tetapi janganlah kamu mengungkitnya atau membahaskannya atau mempersoalkannya. Hadis sahih riwayat Daruqutni dan selainnya. Baik, sebelum kita baca tentang syarah hadis, suka saya memperkenalkan membawa biografi ataupun manaqib para sahabat, biografi para sahabat ataupun perawi hadis yang kita baca pada malam ini,
yang digelar sebagai Abu Sa'labah. Namanya Jurthum bin Nashir. Sahabat Nabi SAW yang bernama Jurthum bin Nashir Al-Khushani, digelar sebagai ataupun terkenal dengan gelaran Abu Sa'labah. Beliau merupakan sahabat Nabi SAW yang masyhur, yang masyhur. Dan para ulama telah selisih berkenaan dengan namanya. Ada yang kata Jurthum, ada yang kata Jurhum. Ada yang kata Jurthum, ada yang kata Jurhum. Cuma Jurhum ni tuan-tuan jangan terkeliru dengan Bani Jurhum ataupun kabilah Jurhum, iaitu kabilah yang pertama menduduki Mekah, tanah Mekah ataupun kota Mekah. Ringkas ceritanya, bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa isterinya dan anaknya, Siti Hajar isterinya, bawa anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bawa ke suatu lembah biwadin ghairi zi zara'in, satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Ditinggalkannya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Tuan-tuan rasa tahulah cerita ni, peristiwa apa, Siti Hajar, air Zamzam, apa semua cerita air Zamzam tu. Selepas beberapa detik, selepas beberapa masa selepas itu, selepas berlakunya keluarnya, terpancutnya air Zamzam, maka suatu kabilah dinamakan sebagai kabilah Jurhum, Bani Jurhum, kabilah Jurhum. Dia yang pertama menjumpai Siti Hajar dan Nabi Ismail, kalau kita boleh sebut sebagai terdampar lah, terdampar di tengah-tengah padang pasir, di tengah wadi ataupun satu lembah yang dikelilingi oleh 4 gunung. Empat bukit, Bukit Safa, Bukit Marwah, bukit apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji mesti tahu. Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Abu Qubais ataupun Jabal Abu Qubais, satu lagi Jabal Qa'aqi'in. Ada 4 bukit yang mengelilingi Mekah ataupun Kaabah tu ketiga. Baik, jadi Bani Jurhum, kita sebut Jurhum tadi tu, dialah kabilah yang pertama menjumpai Mekah ataupun menjumpai Kaabah. Kalau yang awal Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim yang awal. Ringkas ceritanya, Bani Jurhum akhirnya dia menetap, minta izin dengan Siti Hajar untuk menetap di Mekah ataupun di wadi tersebut. Sehinggalah mereka beranak pinak, bermasyarakat sebagainya, dan Nabi Ismail berkahwin pula dengan salah seorang anak perempuan daripada Bani Jurhum. Itu cerita tentang Bani Jurhum. Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah lah, Bani Jurhum. Dan sahabat ini yang kita baca ni, Abu Sa'labah ini juga namanya dikhilaf. Namanya ada yang kata namanya Jurhum, ada yang namanya disebut sebagai namanya Jurthum. Tak apalah, itu khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan nama tersebut. Baik, tetapi sahabat ini, antara sahabat Jurthum bin Nashir ini Al-Khushani ini, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang bersama-sama berbai'ah dalam Bai'atul Ridwan. Ini kalau tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan kalau sempat pergi ziarah di Hudaibiyah, di Shumaisi ataupun di Hudaibiyah, tuan-tuan pasti akan ingat cerita ni, tahu cerita ni. Sebab cerita ni jarang-jarang disebut dalam di Malaysia ataupun biasa orang pergi umrah je cerita. Lepas tu balik umrah, balik haji, dah lupa cerita Hudaibiyah ni. Baik. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW mendapat mimpi bahawa Nabi pergi menunaikan haji. Nabi pergi menunaikan haji. Selepas 6 tahun Nabi berhijrah, barulah Nabi diberi mimpi, diwahyukan untuk Nabi keluar mengerjakan ibadah haji. Maka keesokannya Nabi kumpulkan para sahabat, dan seramai 700 orang yang bersedia. Ada yang kata lebih daripada itu, ada yang kata sampai 1,400 orang. Ada yang kata 700, ada yang kata 1,000. Tak apalah kalau kata jumlah tu. Nabi mulakan perjalanan daripada Madinah menuju ke Makkah. Pergi ke Madinah menuju ke Makkah,
Dan dalam perjalanan Nabi singgah sebelum masuk ke Mekah, Nabi singgah di Hudaibiyah. Nama tempat tu Syumaisi lah. Di Hudaibiyah tu lebih spesifik, lebih popular nama dia, Hudaibiyah. Dan di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam disekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam disekat, Nabi dihalang untuk masuk ke Mekah oleh orang-orang Quraisy. Nabi disekat, Nabi dihalang oleh orang Quraisy. Yang bersama-sama dengan Nabi bergerak daripada Madinah masuk ke Mekah itu adalah Jurthum bin Nashir. Maka pada ketika itu Nabi SAW membuat keputusan untuk menghantar perisi atau wakil, untuk berunding, untuk meninjau, dapatkan info, maklumat dan sebagainya, dan akhirnya berunding. Nabi hantar siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi hantar untuk berunding dengan orang-orang Mekah. Sebab Sayyidina Uthman ni, rasanya kita pernah cerita, Sayyidina Uthman ni seorang sahabat Nabi SAW yang sangat kita sebut sangat diplomatik. Dia pandai negotiation, ni pandai. Pandai berbincang, pandai negotiate ataupun apa? Dia punya bahasa ataupun cara pertuturan dia, pergaulan dia sangat. Ini Uthman bin Affan, kita dah cerita dah. Jadi Rasulullah SAW memilih Uthman untuk dihantar sebagai wakil untuk berunding dengan orang-orang Quraisy. Apakah alasan ataupun apakah sebab mereka ini dihalang untuk masuk ke Mekah? Kita, tuan-tuan, kita kalau dalam perjalanan jauh, dalam perjalanan musafir, macam zaman PKP dululah, masa zaman PKP dulu, nak balik Terengganu, nak balik Kedah, nak balik Kelantan ke, nak balik Pantai Timur ke, dalam perjalanan tiba-tiba disekat, tak boleh balik, dah lama terkurung ni, tak dapat nak balik kampung dan semua. Tiba-tiba ada peluang, mungkin dapat permit daripada polis ke apa ke, kita balik. Tiba-tiba ada sekatan jalan raya, suruh patah balik. Tuan-tuan mesti ingat peristiwa tu, cerita-cerita dulu kan, masa zaman PKP tu. Kau nak patah balik, berapa ramai yang kena patah balik, sampai sangkut jam berjam-jam semua. Begitulah. Jadi bila dihalang, mereka ini dihalang, disuruh patah balik ke Madinah, dihalang masuk ke Mekah, maka timbul perasaan marah. Biasalah, kita pun sama, datang jauh-jauh, musafir jauh-jauh, tiba-tiba disekat, disuruh patah balik, memang kita akan marah. Tambah lagi kita musafir bawa anak, isteri, keluarga apa semua dalam kereta apa semua, suruh patah balik pula. Kan? Dah lah penat, jalan dengan penat, kan? Kena patah balik. Sahabat-sahabat Nabi SAW begitu emosi, sangat marah dalam keadaan itu. Tetapi mereka tetap sabar, kerana Nabi bersama dengan mereka. Dan ringkas cerita, Nabi SAW setelah beberapa hari disekat dan Nabi duduk di Hudaibiyah, Nabi dapat khabar berita utusannya, wakilnya Uthman bin Affan itu telah pun dibunuh. Tadi kita sebut Uthman ini dihantar untuk berunding. Uthman ini dia bunuh. Maka tambah lagi kemarahan sahabat. Sayyidina Umar dah bangun dah. Maka pada ketika itu berlakulah satu perjanjian. Berlakulah satu ikat setia, dipanggil Bai'atul Aqabah, Bai'atul Ridwan, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridai mereka-mereka yang berada bersama dengan Nabi, sama-sama mengikat janji setia. Hidup dan mati, susah dan payah macam mana sekalipun, susah senang, tetap akan bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, ikat janji setia. Akan mempertahankan Islam, akan menuntut bela atas kematian Uthman bin Affan, kerana beliau adalah utusan yang telah dibunuh oleh orang-orang kafir Makkah. Maka berlakulah Bai'atul Ridwan, di bawah satu pokok yang sahabat angkat pokok itu untuk Nabi berteduh di bawah pokok tersebut. Itu berlaku di Hudaibiyah. Maka datanglah utusan daripada kafir Quraisy Mekah, dia bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini datang, berjumpa dengan Nabi, berunding pula dengan Nabi. Maka akhirnya Nabi membuat satu perjanjian yang dinamakan sebagai Sulhu Hudaibiyah.
Kisahnya panjang, saya ringkaskan, kisahnya panjang. Beberapa perjanjian telah dimeterai, dan kalau tengok pada perjanjian tersebut memang berat sebelah dan akan lebih menyebelahi orang-orang kafir Makkah. Mereka tak boleh masuk Makkah pada tahun berikut, pada tahun 6 Hijrah. Boleh masuk pada tahun berikutnya, tahun ke-7 boleh datang, tahun ke-8 boleh datang. Begitulah. Kemudian antara perjanjian ini, mana-mana orang daripada Makkah, mana-mana individu daripada Makkah yang datang ke Madinah, serah diri ke Madinah untuk ikut Nabi, tapi tanpa keizinan daripada walinya ataupun keizinan keluarganya, maka harus dihantar pulang, harus dipatah balik. Mana-mana orang ataupun mana-mana individu orang-orang Makkah yang lari daripada Makkah masuk ke Madinah, masuk kepada bersama-sama dengan Nabi, tetapi tanpa keizinan keluarganya, maka harus dihantar pulang dan hantar balik. Nabi setuju. Nabi setuju. Sahabat dah pelik dah. Nabi setuju. Kemudian dalam perjanjian tersebut, Suhail kata, mana-mana orang Madinah yang menyerah diri, patah balik ke Mekah walaupun tanpa keizinan dan sebagainya, dan mereka ini bebas nak patah balik ataupun nak ditahan di Mekah, itu tidak boleh dihalang. Lagi sahabat marah. Dia kata ini perjanjian yang memang tidak boleh dipersetujui, disepakati. Tetapi kalau kita tengok dalam perjanjian Hudaibiyah ni, akhirnya walaupun pada hakikatnya nampak berat sebelah, tetapi inilah visi ataupun masa depan yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka sendiri, orang-orang kafir Quraisy, minta untuk dibatalkan perjanjian tersebut. Minta untuk dibatalkan perjanjian tersebut, walaupun nampak macam berpihak kepada mereka, tetapi Allah bersama-sama dengan mereka dalam sulhu Hudaibiyah. Itu saya rekakan cerita lah. Sebab kita cerita Hudaibiyah ni ceritanya panjang. Baik, antara sahabat yang mengikat janji setia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perawi hadis yang kita baca pada malam ini. Namanya Abu Sa'labah Jurthum bin Nashir Al-Khushani, yang jarang-jarang nama kita dengar, dan inilah kali pertama kita sebut dalam hadis 40. Ini nama dia, baru kita jumpa. Dan ringkas cerita Jurthum ini, dia mati dalam dia wafat ataupun meninggal dunia dalam husnul khatimah. Suatu malam anak dia mimpi ayah dia meninggal dunia. Di sebelum itu, dia ni pernah melihat, banyak kali dia melihat orang mati tercekik. Jurthum ni dia melihat orang mati tercekik, sampai dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kurniakan aku husnul khatimah. Aku tidak sanggup melihat ramai manusia yang mati dalam keadaan tercekik kerongkongnya, bila ditarik nyawanya, ditersekat di kerongkong dan mati dalam keadaan tercekik. Jadi Jurthum melihat itu sebagai satu benda yang menyakitkan, menyeksakan saat kematian. Jadi diminta pada Allah SWT untuk husnul khatimah. Jadi kita pun banyakkan berdoa, minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta pada Allah supaya Allah akhirkan kehidupan hayat kita dengan husnul khatimah. Suatu malam anak dia bermimpi ayah dia meninggal dunia. Lalu anak dia bangun tidur, cari mak dia, tanya mana ayah, mana Abu Sa'labah. Ayah kamu sedang solat. Ayah kamu sedang solat malam. Lepas tu dia pergi tengok ayah dia, datang, betul lah ayah tengah solat. Ayah tengah sujud. Dia pegang ayah dia pun tergolek. Rupanya ayah dia telah meninggal. Ayah telah meninggal dunia dalam sujud ketika solat malam. Ini Jurthum bin Abu Sa'labah Jurthum bin Nashir. Dia masuk Islam bersama dengan Nabi SAW, dan sempat meriwayatkan sebanyak 40 hadis. Sempat meriwayatkan sebanyak 40 hadis. Tak banyak lah 40 hadis. Tak banyak pun hebatlah. Berbanding dengan kita 40 pun kita tak mampu nak hafal ataupun kita tak mampu nak amal kan. Baik, itu berkaitan dengan biografi perawi hadis yang kita baca malam ini, Jurthum bin Nashir Al-Khushani ataupun digelar sebagai Abu Sa'labah. Kita tengok isi hadis ataupun matan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ataupun telah memfardukan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakan. Satu. Yang kedua, dikata wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menetapkan satu batasan, maka jangan kamu melampaui batasan atau jangan kamu melanggar batasan. Yang ketiga, wa harama asya' fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu menghampirinya ataupun jangan kamu melakukannya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum. Dan sebahagian ataupun selebih daripada itu, Allah berdiam diri. Maksudnya Allah tidak menyatakan hukum berkaitan dengan perkara tersebut. Rahmatan alaikum ghaira nisyan. Maka itulah merupakan rahmat bagi umat, tanpa Allah melupakan tentang hukumnya. Ada beberapa perkara yang Allah tidak menyebutkan hukumnya. Bukanlah bermaksud ghaira nisyan, bukanlah bermaksud Allah lupa nak letak hukum. Ini hukumnya apa, hukumnya apa, hukumnya apa. Baik. Dalam hadis ini ulama kata hadis ini merangkumi ataupun meliputi keseluruhan agama, kerana dia melengkapi 4 perkara. Pertama, hadis ini menceritakan tentang beberapa kewajipan yang wajib dilakukan, beberapa kefarduan yang wajib dilakukan, tentang kewajipan yang mesti dilakukan. Kemudian beberapa perkara yang diharamkan, wajib ditinggalkan. Yang ketiga, beberapa perkara yang telah ditetapkan batasannya, wajib kita jauhinya. Dan yang keempat, perkara yang Allah tidak menetapkan sesuatu hukum, tetapi janganlah kita mempersoalkan, banyak tanya, banyak soalan, apa hukumnya, apa hukum di sekian-sekian. Maka akan, bila banyaknya bertanya, banyaknya berbahas, banyaknya persoalan, maka menyebabkan akan menyusahkan balik kepada diri kita sendiri. Baik. Pertama, hadis ini menceritakan tentang faraid ataupun kefarduan. Kefarduan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita, kefarduan itu dikatakan sebagai kewajipan. Kewajipan adalah kefarduan, kefarduan adalah kewajipan adalah kefarduan. Fardu solat, kefarduan solat bermaksud kewajipan solat. Kefarduan berpuasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, kefarduan maknanya kewajipan berpuasa bulan Ramadan. Kewajipan menunaikan haji, maksudnya kefarduan menunaikan haji. Kefarduan menunaikan ibadah zakat, mana kata kewajipan menunaikan zakat. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, fardu dan wajib ini adalah perkara yang sama. Kefarduan itu dengan kewajipan itu adalah perkara yang sama. Cuma kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dia membezakan kefarduan dengan kewajipan. Bezanya kat mana? Apa yang disebutkan sebagai fardu, mana-mana ibadah ataupun amalan yang dihukumkan sebagai fardu mesti didatangkan dengan dalil yang qat'i, dalil yang tuntas, dalil yang qat'i. Solat, puasa, zakat, haji ini fardu. Dalam mazhab Syafi'i pun sama, dalam mazhab Hanafi pun sama, mazhab-mazhab lain pun sama. Cuma ada beberapa perbezaan. Dalam mazhab Hanafi yang tidak dinamakan sebagai fardu, cuma hukum wajib sahaja. Hukum wajib sahaja. Ini khusus dalam mazhab Hanafi. Contoh, ada beberapa perkara dalam mazhab Hanafi yang tidak disepakati, satu, dan yang kedua tidak didatangkan dengan dalil qat'i, dalil yang tuntas. Maka kalau amalan tersebut dikatakan hukumnya wajib, barangkali boleh dipertikaikan lagi ataupun boleh dibahaskan lagi, boleh diperselisihkan lagi, ataupun boleh dikatakan hukum itu tak sampai kepada wajib, boleh jadi sunat sahaja, boleh jadi sunat muakkad sahaja. Contoh saya bagi ibadah kurban. Dalam mazhab Syafi'i, ibadah kurban sunat muakkad, tidak kepada wajib,
tidak sampai kepada wajib dan tidak sampai kepada fardu. Sebab dalam Syafi'i ini wajib fardu samalah. Tetapi dalam mazhab Hanafi, ibadah korban ini sampai peringkat wajib. Ibadah korban bagi mereka yang aliran ataupun mereka yang berpegang kepada mazhab Hanafi, ibadah korban itu wajib. Sebab tu kalau kita tengok mereka-mereka yang bermazhab Hanafi, kita punya foreigner Pakistan ke Bangladesh ke, ataupun kalau kita pergi negara mereka, mereka sangat menekankan, mereka betul-betul mengamalkan mazhab mereka, dan mereka tidak pernah meninggalkan ibadah korban. Sebab bagi mereka korban itu adalah wajib, tetapi bukan fardu. Wajib tetapi bukan fardu. Malah mereka berbincang, adakah meninggalkan perkara wajib itu berdosa? Dalam mazhab Hanafi, meninggalkan perkara yang wajib itu berdosa, tetapi tidak perlu diganti, tidak perlu diqada. Tetapi kalau meninggalkan perkara yang fardu, contoh meninggalkan solat, meninggalkan puasa, tidak menunaikan haji, tidak membayar zakat, meninggalkan perkara yang fardu itu berdosa dan wajib diganti, wajib diqada. Itu bezanya. Contoh kita balik ni belajar hukum sikitlah. Baik. Itu kalau kita nak bezakan antara wajib dan fardu. Cuba dalam mazhab kita itu tak menjadi masalah, tidak diperbincangkan. Dan dalam mazhab Syafi'i juga, bila kita sebut tentang fardu ni, dia ada dua lah yang biasa kita dengar. Satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Fardu ain ni adalah kewajipan yang ditetapkan, yang telah diletakkan ataupun yang ditetapkan ke atas setiap individu. Islam, berakal, baligh, cukup syarat dia sebagai seorang mukallaf, maka ada hukum-hukum yang berkaitan ataupun yang telah ditetapkan atas diri dia. Maka telah tertakluknya hukum-hukum yang berkaitan dengan fardu ain. Solatnya, puasa, itu fardu ain dia. Manakala fardu kifayah pula adalah satu kewajipan yang mana apabila salah seorang ataupun sebahagian daripada orang lain telah melakukannya, maka terlepaslah orang lain ataupun semua orang itu terlepas daripada dosa. Contoh paling mudah yang kita fahamlah dalam masyarakat kita biasa kita, tentang solat jenazah. Solat jenazah fardu kifayah. Tak semua orang kena pergi datang. Bila ada jenazah, bila ada kematian, tak semua satu kampung kena datang solat. Cukuplah memadai beberapa orang yang menyertai yang datang untuk menguruskan jenazah dan solat jenazah. Maka terangkatlah dosa ataupun terangkatlah kewajipan menunaikan solat jenazah ke atas sekalian ataupun penduduk setempat tersebut. Itu berkaitan dengan fardu kifayah. Biasa dulu kalau kita ngaji, ustaz-ustaz selalu sebut yang senang, seorang buat yang lain tak payah. Mudah nak faham kan? Seorang buat yang lain tak payah. Tapi pastikan juga orang tu memang buat tak buat. Ada juga yang tak buat juga. Itu mudahlah. Antara yang lain paling mudah juga menjawab salam. Beri salam itu sunat. Memberi salam itu sunat. Menjawab salam itu adalah wajib. Wajib, ulama bahaskan wajib yang macam mana? Wajibnya adalah fardu kifayah. Cukup seorang jawab salam. Kita masuk rumah, Assalamualaikum. Sunat kita bagi salam pada isi keluarga dalam rumah. Maka orang yang ada dalam rumah itu wajib menjawab salam. Seorang cukup. Mungkin mak, mungkin isteri, mungkin anak. Cukup seorang. Baik, itu antara contoh fardu kifayah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. So bab fardu ni saya tak payah ceritalah. Tuan-tuan faham tentang kefarduan. Bila Allah sebut setiap perkara itu Allah telah mewajibkan kefarduan fala tudhi'uha, maka kita dah tahu dah kewajipan solat, kefarduan solat, puasa, zakat, haji ni tak perlu dipertikaikan. Dan tidak ada satu mazhab, tidak ada satu aliran, tidak ada satu ulama pun datang mempertikaikan kewajipan kefarduan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
Kemudian wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah membataskan, menetapkan suatu batasan, fala ta'taduha. Maka jangan kita melampaui batasan. Ada perkara-perkara yang mana Allah telah meletakkan had. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Sampai perkara ini boleh buat, sampai sini tak boleh buat. Makan cukuplah kenyang 2 pinggan, sampai 4 pinggan, 5 pinggan, sampai menyebabkan kita jatuh sakit dan sebagainya, muntah darah ke apa, muntah hijau ke apa ke, maka itu dah melebih had. Makan diharuskan, ini contoh. Makan diharuskan dalam Islam. Makanlah. Nak makan kambing ke, nak makan apa ke, makanlah. Makan ayam, makan. Tapi ada hadnya, ada batasnya. Begitulah. Baik. Tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan Allah, bermaksud batasan tersebut juga merupakan hukum-hukum dan perbuatan yang dilarang. Itu contoh yang kecil. Yang besar, had yang Allah letakkan kepada kita tentang hukum zina, mencuri, minum minuman keras dan sebagainya. Ini ada had-hadnya, ataupun disebut sebagai hudud. Dulu kita banyak berbicara tentang berkaitan dengan hudud. Orang sebut hudud ni orang nampak politik je lah. Tak, hudud ni agama. Hudud ni cerita Islam. Hudud ni cerita agama, kita cerita Islam. Dia bukan cerita politik. Hudud ni cerita yang kita perlu belajar. Hudud berkaitan dengan zina. Hudud berkaitan dengan mencuri. Hudud berkaitan dengan minuman arak, perkara yang memabukkan dan sebagainya. Ini adalah hudud. Jadi kalau kita belajar dalam fiqh jenayah atau fiqh jenayah, maka dibahaskan tentang hudud. Dia ada 3 ataupun 4. Ada jenayah yang mesti dibicarakan ataupun dijatuhkan hukuman berkaitan dibahaskan dalam bab hudud. Jenayah hudud. Ada jenayah tidak sampai kepada hudud, tetapi sampai kepada ta'zir sahaja. Ta'zir sahaja. Saya tak panjangkanlah benda tu, sebab kita bukan ngaji fiqh jenayah. Ada yang tidak dibahaskan sebagai hudud dan tidak dibahaskan sebagai ta'zir, tetapi dibahaskan sebagai qisas. Rasa kita baca pada hadis yang lepas rasanya. Oh bukan, hadis saya tak ingat hadis yang keberapa. Berkaitan dengan qisas. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ini bab qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan kamu untuk melakukan qisas, balas, hukum balas terhadap pembunuhan. Al-hurru bil hurri, hamba merdeka dengan merdeka. Orang yang merdeka dengan merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, kalau perempuan dengan perempuan. Dalam ayat yang lain, wal uzuna bil uzun, wasinna bisin, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi. Orang tumbuk hidung kita sampai berdarah, kita kena balas balik tumbuk hidung dia sampai berdarah. Ini hukum qisas. Tapi jangan tuan-tuan tumbuk suka-suka pula. Dia ada kaedah prosedur yang perlu dibicarakan, perlu dibahaskan. Cuma kalau kita mengaji dalam fiqh jenayah, bab hudud, bab ta'zir, bab qisas ini dibincangkan. Kita azan dulu. Ya, silakan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, kita sambung sikit. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa harrama asya'an fala tantahikuha. Dan dia, yakni Allah mengharamkan pula beberapa perkara, maka janganlah melakukannya. Maka perkara-perkara yang disebutkan hukumnya telah pun dinyatakan hukumnya sebagai haram, sama ada hukum itu didatangkan secara qat'i, secara tuntas, ataupun secara zanni. Secara zanni ini tidaklah dilawan kepada qat'i. Atau kalau bahasa mudah untuk kita faham, yang hukumnya boleh dibahaskan ataupun hukumnya tidak datang melalui nas Al-Quran, tetapi hanya periwayatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi telah pun ditetapkan hukumnya dalam Islam, maka hendaklah kita meninggalkannya. Tadi kita sebut tentang hudud, tentang had ataupun batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini adalah perkara-perkara yang telah diharamkan, terus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, innal halalu bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang haram, yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas. Semua telah dibincangkan, semua telah disebutkan satu persatu berkaitan dengan hukum hakamnya. Apakah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Tuan-tuan, kalau nak lebih dalam lagi, nak lebih diperinci, nak belajar lebih terperinci lagi, tuan-tuan boleh buka kitab almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Buku tu banyak terjemahan, banyak dicetak terjemahannya, dan boleh tuan-tuan belilah untuk memahami tentang halal dan haram dalam Islam. Baik. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa harrama, kita sebut ni, wa harrama asya'an fala tantahikuha. Jangan sesekali kita melibatkan diri dalam ataupun terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, yang mana kita telah tahu, kita telah mengetahui hukumnya adalah haram. Allah sebut dalam Al-Quran tentang pengharaman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah atau wama uhilla li ghairillah bih. Allah sebutkan tentang pengharaman makan bangkai, makan daging khinzir, makan makanan ataupun sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Mana-mana sembelihan, walaupun kita sembelih ayam, tapi tak sebut nama Allah, maka hukumnya adalah haram untuk kita makan. Saya beberapa bulan lepas, saya ingat saya ada buat kursus sembelihan dekat sekolah lah, buat kursus sembelihan dengan budak-budak sekolah. Kita bawa datanglah 10 ekor untuk praktikal. Lepas habis kursus apa semua, lepas habis teori, buat praktikal. Buat praktikal 10 ekor, tak silap, 10 ekor ke 20 ekor macam tu. Sebahagian pelajar-pelajar lelaki, murid-murid lelaki sembelih ayam. Sebahagian lagi kita bagi peluang pada pelajar-pelajar perempuan, murid perempuan. Ayam yang ke-10, yang terakhir, yang ke-10 tu, seorang budak lelaki ni, dia ni melatah. Dia jenis melatah. Dia ni cepat melompat melatah itu. Tapi nak sembelih tu, kita dah ajar dia, dah buat perintah semua, dah ajar dia sebut bismillah ya Allahu akbar. Dia lupa nak sebut bismillah Allahu akbar, tapi dia melatah, disebut babi. Disebut benda lain tu, disebut babi tu. Jadi kita tak boleh apalah, sebab benda tu dah berlaku, dah bersembelih. Kebetulan lah di sekolah tu ada yang murid yang non muslim. So ayam yang ke-10 tu bagilah pada non muslim untuk makan. Kita terangkan ni kenapa ayam ke-10 ni tak boleh makan. Kita jelaskan dengan dia.
Kenapa ayam yang ke-10 ni kamu sembelih, kamu tak boleh makan? Sebab kamu tak sebut nama Allah, kamu sebut nama benda lain pula. Kamu melata. Sebab dia, bila ayam tu mengelupur kan, ayam tu melompat tu, dia pun melompat, dia pun budak tu pun melatah juga. Baik. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Darah, bangkai ataupun darah. Jangan kata budak, orang tua pun. Baru ni berlaku kan, masa musim korban baru ni, ada video tersebar viral. Ada beberapa video lah yang mana sembelihan tak sah. Lembu dah mati dulu baru sembelih. Sembelih tak keluar darah. Lembu dah mati, bila dah mati, jantung dah berhenti. Jantung tu dah berhenti dah. Dia tak pam darah, jantung dah berhenti. Sembelihlah macam mana pun, darah tidak terpancut keluar. Darah tidak terpancut keluar. Maka sembelihan itu telah menjadi bangkai. Gantilah dengan lembu lain. Gantilah dengan lembu korban lain. Ganti. Sebabnya puncanya lembu tu tercekik, terjerut leher. Salah ikat ke apa, terjerut leher, lembu tu mati. Mati dulu baru sembelih. Dan nampak memang macam itulah. Sembelih memang tak ada darah yang terpancut keluar. Terpancar keluar. Baik. Berlaku juga benda ni berlaku. Sebab tu kena ada penelitian, kena faham tentang hukum ni. Baik. Kita bahas panjang lah bab tu. Yang keempat, Nabi SAW sebut wasa kataan asya rahmatan lakum ghairan nisyan. Dan ada beberapa perkara yang Allah berdiam diri. Maksudnya Allah tidak menyatakan hukumnya, tak sebut pun. Maka kata Nabi rahmatan lakum, maka ini merupakan rahmat kepada kamu, kepada umat. Ghairan nisyan, tanpa Allah melupakan. Maksudnya bukan kata Allah tak lupa nak letakkan hukum ke sebagainya. Allah tak. Maksudnya ini adalah rahmat bagi kamu. Benda yang telah diharuskan oleh Allah, benda yang telah dibenarkan dalam Islam, diharuskan dalam Islam, maka adalah rahmat bagi kita. Fala tabhasu anha, maka jangan dibahaskan lagi, jangan diperkatakan lagi, jangan duk bincang lagi. Boleh tak boleh? Macam sahabat Nabi tanya pada Nabi, apa hukum makan bawang? Boleh tak makan bawang? Nabi diam. Nabi diam. Diam Nabi itu bermaksud boleh ataupun tidak. Ulama bincang, diam Nabi itu adalah maksud mengharuskan. Rupanya ada kisah-kisah yang lain yang dibawa datang. Contohnya dikiaskan dengan hukum memakan dog, biawak padang pasir. Kita sebut biawak tu orang geli, tengok kan, biawak padang pasir. Tapi itulah dog. Sahabat-sahabat makan depan Nabi. Makan depan Nabi. Nabi tak makan. Bahkan Nabi tidak melarang sahabat makan. Bahkan Nabi tahu itu adalah makanan tradisi orang-orang kampung ataupun kabilah-kabilah tertentu. Kalau tak silap saya, sahabat Nabi Salman ataupun siapa, saya lupa nama dia, yang makan dog depan Nabi, dan Nabi tak larang. Nabi tak larang. Wasakata anu. Baik. Begitu juga dalam hadis, begitu juga berkenaan dengan berkenaan dengan hadis ini, Allah mendiamkan mendiamkan beberapa perkara, tidak menyatakan tentang hukum ataupun larangan tersebut, maka itu merupakan rahmat. Yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa diamnya itu merupakan hukum sesuatu yang tidak dinaskhkan akan kewajipannya, sama ada halal ataupun haram. Adapun sesungguhnya ia adalah rahmat dan kasih sayang Allah ke atas hamba-Nya. Allah menjadikan dia sebagai suatu kemaafan. Jika mereka melakukan perkara tersebut, maka tiada dosa bagi mereka. Begitu juga jika mereka meninggalkannya, maka tidaklah mengapa bagi mereka. Namun demikian, diamnya Allah itu merupakan suatu perkara dan bukannya terhasil daripada kesilapan ataupun kelupaan. Jangan sesekali kita kata Allah lupa nak letak hukum. Jangan sesekali kita nak kata-kata Allah itu lupa nak letak hukum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita baca dalam ayat kursi kan, Allah tak pernah lupa dan Allah tak pernah tidur. Tak pernah mengantuk, tak pernah tidur, tak pernah lupa. Tetapi adakah Allah tidak meninggal, tidak membicarakan hukum sebagainya? Maka Allah membiarkan.
Allah memaafkan. Baik. Kemudian maka dikata tiadalah dosa bagi mereka, begitu juga mereka sekiranya mereka meninggalkan perkara tersebut. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dasar pertama yang telah ditetapkan dalam Islam itu membawa asal sesuatu yang diciptakan oleh Allah, iaitu kefarduan. Kemudian biar apa jua barangan ataupun manfaatnya, asalkan ia adalah halal dan boleh dipakai, maka ambillah. Maka tiada haram, melainkan jika datangnya nas yang sahih, yang qat'i ataupun yang jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. Arak haram, makan khinzir haram. Yang haram tu dah jelas dah, so tak dipertikaikan lagi. Umpamanya ada setengah hadis yang daif, iaitu yang lemah, yang daif ataupun yang tidak jelas dalam dalil tentang pengharamannya, maka tinggalkan perkara itu seperti asalnya, yakni ia menjadi hukumnya mubah, maka hukumnya menjadi harus. Baik. Jadi macam mana kita nak faham tentang perkara tersebut? Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menfardukan sesuatu, mana-mana perkara yang wajib, supaya kita mentaatinya. Sebagai hamba wajib mentaati perkara yang telah difardukan ataupun telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan sesekali cuba untuk menceroboh, melanggar batasan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Jangan sesekali untuk kita menceroboh apa-apa yang telah dihadkan kepada kita. Sifat taat dan patuh kepada segala titah perintah Allah itu dan menjauhi segala larangan itu merupakan sifat mukmin yang sejati. Kita dah belajar mana yang haram, mana yang halal, mana yang ada had batasan, maka jagalah ia. Maka janganlah kita juga menyibukkan diri untuk mengkaji sesuatu perkara yang tidak dinyatakan, hukumnya. Maka itu adalah sebagai rahmat, kerana ia kembali akan menyukarkan diri kita sendiri. Benda pelik-pelik tanya buat apa? Tanya benda pelik-pelik yang tidak masuk akal, maka akan menyusahkan diri kita sendiri. Dan hadis ini juga menekan bahawa syariat Islam itu bersifat mudah dan tidaklah menyusahkan, kerana ada panduan. Kita ada panduan, mana halal, mana haram, mana had yang perlu dijaga, mana perkara yang dimaafkan, itu ada panduan. Maka ia terhindar daripada daripada sebarang perintah atau tegahan yang melemahkan manusia, atau ketidakmampuan manusia untuk mentaatinya. Bahkan secara ringkasnya, setiap kewajipan itu perlu dilaksanakan dan setiap perkara yang haram itu perlulah ditinggalkan. Justru laksanalah segala yang wajib, jauhilah perkara yang haram, dan kurangkanlah pertanyaan atas perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jangan banyak bertanya. Wallahu ta'ala alam. Benda dah jelas, hukum dah jelas. Jangan banyak bertanya. Kita beramal dengan perkara yang telah kita faham tentang hukumnya. Maka jangan banyak bertanya perkara-perkara yang di luar pemikiran kita, di luar akal kita, di luar kewajipan ataupun di luar kemampuan akal untuk kita nak membahaskan. Bukan kerja kita untuk kita nak bahaskan. Terlalu banyak sekarang orang mempersoalkan itu, ini dan sebagainya, dan akhirnya benda yang wajib itu tidak ditunaikan, benda yang wajib itu tidak diamalkan, benda yang haram itu mereka langgar dan sebagainya, kerana sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Yang kita dah belajar dalam hadis yang Nabi kata apa? Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kebaikan Muslim itu, kebaikan Islam itu, apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepadanya. Tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Benda yang sia-sia, akhirnya akan memakan dirinya balik, akan memakan dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi